Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Syawal 6 Mei bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Kebas wang lebih RM1 juta, 3 lelaki diburu. Juga warga emas tertekan pedal rempuh restoran Tom Yam. Pemilik kedai pajak di Bandar Pasir Mas, Kelantan kerugian lebih RM1 juta apabila wang tunai dan pelbagai barang kemas dirompak sekumpulan 3 lelaki bertopeng. Pemangku Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun dalam kenyataan medianya pada hari ini berkata, dalam kejadian kira-kira jam 4.45 petang semalam itu, perompak terbabit juga turut melarikan sebuah kereta jenis Pro 2 Alza warna putih milik pekerja kedai tersebut. Menurut laporan polis yang dibuat seorang pekerja kedai Aikli Pajak Gadai Emas, ketika kejadian itu dia bersama 5 pekerja perempuan telah diikat dan dipaksa duduk di bawah meja oleh 3 lelaki bertopeng dengan 2 daripadanya bersenjata menyerupai pistol, manakala seorang lagi membawa sebilah pisau. Dia kemudian telah dipaksa perompak itu untuk membuka laci dalam peti besi dan mengisi wang tunai anggaran RM1 juta serta pelbagai barang kemas di dalam beg. Suspek kemudian telah mengambil kunci kereta jenis Pro 2 Alza sebelum melarikan diri bersama 2 rakannya yang lain. Muhammad Zaki berkata bertindak atas laporan dan maklumat yang diterima, Polis Kontingen Kelantan telah mengadakan ups tutup dan sekatan jalan raya di seluruh Kelantan serta telah mengatur gerak pasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan Pasukan Gerakan Am PGA ke pintu-pintu sempadan dan juga pengkalan haram yang bersempadan dengan Malaysia Thailand bagi mengesan suspek dan kenderaan yang dilarikan. Kenderaan yang dilarikan suspek itu kemudian telah ditemui ditinggalkan di tepi jalan Kuala Jambu, Pengkalan Kubur Tumpat kira-kira jam 12.30 malam tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 dan Seksyen 397 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki rentung di tempat duduk kereta selepas dia gagal keluar dari Proton Pesona yang dipandunya. Lelaki berkenaan terperangkap dalam kenderaannya yang terbakar akibat kemalangan di Hosba Jitra. Ketua Zon 1 JPPM Kedah Penguasa Kanan Bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zin berkata pihaknya menerima laporan kemalangan pada jam 11.49 malam tadi. Sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra dan BBP Bukit Kayu Hitam dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi mendapati api sedang marak membakar kereta Proton Pesona dan kelihatan mangsa sedang menjerit meminta tolong. Jelas Wan Muhammad Hamizi, api berjaya dipadamkan 3 minit kemudian. Namun mangsa ditemui rentung 90%. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rozi Abu Hassan berkata, kemalangan pelanggaran melibatkan kereta Proton Pesona dan kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire. Ketika kejadian terdapat 7 orang di dalam MPV terbabit, terdiri daripada 2 wanita dewasa, 4 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Jelas Rozi, sehingga kini pihaknya belum mengenal pasti identiti mayat lelaki yang rentung di dalam Proton Pesona. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Melaka, 6 pelanggan restoran Tom Yam sedang menikmati hidangan cedera selepas premis berkenaan dirempuh Pro 2 kancil. Kejadian yang berlaku di Jalan Hang Lipo Bukit Baru itu, ekoran pemandu kenderaan terbabit tertekan pedal minyak kereta. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Petit berkata, siasatan mendapati pemandu tersebut baru selesai makan di restoran itu dan hendak menghidupkan kenderaan yang diletakkan di ruang parkir di hadapan restoran berkenaan. Bagaimanapun, pemandu tersebut tertekan pedal minyak dan menyebabkan keretanya terus merempuh masuk ke dalam restoran dan melanggar tembok dinding dan beberapa meja makan batu di dalam restoran tersebut. Katanya insiden itu menyebabkan 6 pelanggan berusia setahun hingga 56 tahun yang berasal dari Melaka, Johor dan Pulau Pinang mengalami kecederaan ringan dan dirawat di zon hijau Hospital Melaka, manakala pemandu tidak mengalami sebarang kecederaan.
Jelasnya ketika kejadian cuaca baik dan terdapat rakaman sistem kamera litar tertutup CCTV serta saksi bebas yang tampil bagi membantu siasatan mengikut Seksyen Rule 10 LN 166 Palang 58. Manakala di Pahang, kegembiraan bersama keluarga di tapak perkelahan Pasir Putih Sungai Lembing, Kuantan bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka hilang dikuatiri lemas. Kejadian berlaku petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu, ketika kejadian mangsa Amirul Muhammad berusia 14 tahun berasal dari Taman Seri Prasing Jabur, Terengganu bersama abang dan dua sepupunya telah turun ke sungai. Ketika mandi, kesemua mereka hanyut di bawah arus deras ke kawasan yang lebih dalam. Dalam kejadian tersebut, abang dan sepupu mangsa berjaya diselamatkan orang ramai yang berada di lokasi. Sementara itu, menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang Zulfadri Zakaria berkata, pihaknya menerima panggilan pada pukul 2.35 petang Balai Bomba Indra Mahkota dan pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba Kuantan dan Balai Bomba Pekan bergegas ke lokasi kejadian. Pasukan bomba membuat pencarian menggunakan teknik selaman oleh PPDA dan menggunakan satu bot aluminium mencari mangsa dari tempat lokasi mangsa dilihat lemas dari sekitar kawasan terbabit. 7 kawasan di Melaka alami banjir kilat ekoran hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi. Sekretariat Jabatan Pengurusan Bencana Daerah Melaka Tengah, Kapten Awang Buhari Awang Ahid berkata, hujan lebat itu menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan kediaman penduduk di lokasi rendah mulai jam 7 pagi tadi. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Teluk di Bukit Katil, Kampung Pulau Kelapa, Kampung Sungai Putat, Bukit Cina dan Taman Peringgit Ria. 4 lagi lokasi lain ialah Batu Hampar, kawasan air keruh, Kampung Pengkalan Rama Pantai dan Kampung Mata Kucing. Menurut Kapten Awang Buhari, cuaca setakat ini masih mendung dan pemantauan sedang dilakukan agensi yang terlibat. Setakat ini belum ada pusat pemindahan sementara PPS dibuka atau jalan yang ditutup. Namun pihaknya sudah berada dalam keadaan bersiap sedia. Sementara itu, operasi Melaka River Cruise MRC turut dihentikan sementara susulan paras air Sungai Melaka yang tinggi. Menurut kenyataannya, pengurusan MRC memaklumkan pengoperasian semula perkhidmatan itu akan dimaklumkan selepas keadaan kembali pulih. Selepas ini, terkini aliran trafik menuju ibu kota. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kontrak kira-kira 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS yang akan tamat pada Jun ini dijangka dilanjutkan untuk tempoh 2 tahun lagi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin bagaimanapun berkata, perincian mengenainya akan diumumkan dalam masa terdekat selepas perbincangan antara kementeriannya dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selesai. Justru katanya kumpulan guru berkenaan tidak perlu bimbang mengenai nasib mereka termasuk desas-desus kononnya mereka tidak akan mendapat gaji pada Mei ini. Kita sedang berbincang dengan pihak SPP berkaitan dengan pelanjutan untuk kohort ini supaya mereka dapat terus bertugas dan kita dapat memastikan kelancaran kelancaran sistem dalam sekolah masing-masing supaya tidak ada guru yang tiba-tiba kata berhenti bulan 5. Tak betul lah. Itu nak kena jelaskan. InsyaAllah everything will be good. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi berkata kementeriannya dan SPP sentiasa berbincang tentang pendekatan terbaik yang boleh dilakukan kepada guru kontrak perkhidmatan itu. Beliau berkata untuk diserap sebagai lantikan tetap, seseorang calon guru itu perlu melalui beberapa proses tertentu yang ditetapkan SPP kerana ia adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya berkenaan. Isu guru kontrak ambilan 2020 itu timbul susulan kebimbangan persatuan yang mewakili guru-guru di seluruh negara mengenai nasib kumpulan guru tersebut. Berikutan tiada hitam putih daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai kontrak mereka yang dilapor akan tamat Jun ini.
Warga kota yang pulang ke kampung sempena Syawal telah memulakan perjalanan pulang secara berperingkat di mana aliran trafik dilaporkan meningkat di lebuh raya utama sejak Rabu lepas. Dan untuk perkembangan trafik terkini, kita berlintas langsung bersama wartawan Hanisa Hasanuddin di Plaza Tol Gombak. Baik Hani. Hani, sejak tinjauan petang tadi bagaimana keadaan trafik di sekitar Plaza Tol Gombak? Ya, Nat. Baik, terima kasih Nat di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan hari ini sudah pun masuk hari ke-5 kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri, semestinya ramai anak-anak perantau kita yang sudah pun beransur-ansur untuk pulang ke ibu kota selepas lama bercuti menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri kali ini. Dan seperti biasa, saya pun sudah berada di hadapan Plaza Tol Gombak menghala ke Kuala Lumpur ini sejak jam 6 petang tadi, dan saya menyaksikan keadaan trafik sebenarnya agak sedikit sesak walaupun keadaan masih lagi terkawal di sebelum menuju ke Plaza Tol Gombak, dan kesesakan yang tersebut berlanjutan selepas orang ramai membayar tol di Plaza Tol Gombak ini. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit di sini, sebenarnya terdapat beberapa pegawai rela yang menjaga di beberapa kawasan di Plaza Tol Gombak ini untuk memastikan bahawa tiada kenderaan yang tiba-tiba mahu berhenti di tepi jalan bagi mengelakkan berlakunya kesesakan yang lebih parah di kawasan sekitar Plaza Tol Gombak ini. Dan juga kaunter tol tambahan juga disediakan, namun kesesakan masih lagi berlaku, dan saya beranggapan mungkin sesetengah pengguna kita yang mungkin sudah habis kehabisan baki ke atas enggor masing-masing dan menyebabkan berlaku sedikit kelewatan dan juga kesesakan di kesemua kaunter di Plaza Tol Gombak ini, Nat. Situasi di kawasan yang biasanya dilaporkan sesak seperti di Genting Sempah menghala ke ibu negara. Baik, Nat, kalau cakap sahaja laluan Pantai Timur menghala ke Kuala Lumpur, semestinya Genting Sempah menjadi lokasi panas ataupun orang kata lokasi hotspot. Sentiasa berlaku kesesakan apabila menjelang setiap kali perayaan. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit maklumatlah di sini. Sebenarnya kesesakan sesak berlaku di Karak menuju Plaza Tol Bentong sepanjang 15 km, manakala di Plaza Tol Bentong menuju ke Lentang sebanyak 14 km, dan di Genting Sempah menuju ke Plaza Tol Gombak kesesakan berlaku sepanjang 1.8 km. Dan untuk sebelum keluar daripada Plaza Tol Gombak arah Kuala Lumpur berlaku sepanjang 1 km. Dan saya kira ketika ini keadaan trafik sedikit lengang seperti yang anda boleh lihat di belakang saya ini, kerana berkemungkinan ramai pengguna jalan raya berhenti di RNR terlebih dahulu bagi menunaikan solat fardu maghrib terlebih dahulu sebelum mereka memulakan perjalanan menuju ke ibu kota semula, Nat. Okey, baik Hani. Jika Hani ada maklumat bagaimana pula dengan keadaan trafik dari arah utara ke ibu negara, difahamkan aliran trafik mula bertambah. Silakan Hani. Ya, betul, Nat. Kalau kita lihat sebenarnya aliran trafik daripada Pantai Timur sama juga seperti kesesakan yang berlaku aliran trafik daripada utara menuju ke Kuala Lumpur. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit trafik perlahan Taiping menuju ke Cangkat Jering, trafik perlahan juga daripada Bido ke Sungkai. Dan sebenarnya sebentar tadi ada berlaku sedikit kemalangan dari arah selatan Macap ke Simpang Renggam, dan juga kemalangan dari arah selatan Sungai Dua ke Juru. Dan semestinya daripada kesan-kesan kemalangan itu mungkin berlakunya kesesakan lalu lintas akibat kemalangan tersebut, dan diharapkan agar orang ramai tidak melambatkan pergerakan semata-mata untuk melihat kemalangan yang berlaku, sebaliknya meneruskan perjalanan agar kesemua pengguna jalan raya dapat menggunakan jalan raya dengan tenang pada malam ini, Nat.
Baik, difahamkan Hani pulang ke Kuala Lumpur semalam. Jadi mungkin Hani boleh ceritakan pengalaman sepanjang perjalanan pulang dan mungkin dilalui oleh individu-individu lain. Baik Nat, sebenarnya pada perancangan awal lah, saya hendak pulang ke Kuala Lumpur dari Perlis selepas solat asar. Namun selepas melihat keadaan trafik di Twitter dan juga di Waze, keadaan masih lagi sesak dan saya melambatkan perjalanan dan memulakan perjalanan selepas maghrib iaitu sekitar jam 8 malam. Namun sebenarnya tekaan saya silap sebenarnya, di mana saya juga turut tersepit di dalam kesesakan daripada laluan utara menuju ke Kuala Lumpur malam tadi, bermula daripada Cangkat Jering sehinggalah melepasi Terowong Menora, di mana saya melihat keadaan tidak bergerak dan saya turut di dalam kesesakan itu dan sepanjang jalan saya melihat ramai kenderaan yang terpaksa berhenti di tepi-tepi jalan kerana saya rasa mereka pun sudah letih menghadap dengan kesesakan lalu lintas tersebut. Dan kalau kita lihat dari sudut RNR pula, sebenarnya RNR saya boleh katakan sangat-sangat sesak dengan pengguna jalan raya. Kawasan tandas, surau dan juga tempat makan sangat-sangat penuh dan sehinggakan ada yang terpaksa berhenti di tepi jalan untuk melelapkan mata seketika dan saya juga tidak terlepas untuk terpaksa berhenti di RNR Simpang Pulai untuk melelapkan mata seketika kerana ketika itu sudah pun jam 4.30 pagi dan saya alhamdulillah selamat tiba di Kuala Lumpur sekitar jam 7.30 pagi tadi dan itulah perjalanan saya sepanjang hampir 12 jam daripada Perlis menuju Kuala Lumpur untuk pulang beraya kali ini. Baik, terima kasih Hani atas perkembangan itu tadi. Itu dia tadi, Hanisa Hasanuddin langsung dari Plaza Tol Gombak. Kita ke laporan seterusnya. Sebanyak 8,936 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang tempoh operasi sempena Aidilfitri di seluruh negara pada tahun ini. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata, jumlah saman itu hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas 44,737 kenderaan sejak OP HRA yang bermula 29 April lalu. Menurut Datuk Lokman, statistik itu menunjukkan ramai pemandu masih ingkar dengan perintah yang dikeluarkan meskipun pihak berkuasa telah mengeluarkan peringatan. Namun masih ada pengguna jalan raya melakukan kesalahan. Dalam tempoh OP HRA 2022 juga, sebanyak 77 depo dan 28 terminal diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati 3 pemandu bas positif dadah dan diambil tindakan dengan menggantung lesen mereka. Terdapat 3 kategori kenderaan dilarang berada di jalan raya ketika hari raya termasuk trak tunda dengan muatan 7,500 kg, lori kontena, lori balak, lori pengangkut trailer, traktor, lori pengangkut simen. Sementara itu, di Kedah lebih 13,000 saman dikeluarkan Polis Negeri sepanjang 6 hari pelaksanaan OP Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri yang dilancarkan sejak 29 April lepas. Daripada jumlah itu, sebanyak 9,413 saman dikeluarkan atas kesalahan memandu melebihi had laju, manakala bakinya atas pelbagai kesalahan lain. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kedah, Superintendent Muhammad Mahiri Hussein berkata jumlah kemalangan adalah 660 kes, meningkat sebanyak 135 kes berbanding tempoh yang sama pada OP Selamat 15 2019, manakala jumlah kemalangan maut adalah 9 kes, kecederaan parah 5 kes dan kecederaan ringan sebanyak 42 kes. 9 kes kemalangan maut itu melibatkan 5 penunggang motosikal, 1 pembonceng, 1 pemandu lori, 1 penumpang kereta sementara 1 lagi pejalan kaki. Menurut Superintendent Muhammad Mahiri, kes kemalangan maut banyak melibatkan penunggang motosikal. Justru beliau mengingatkan penunggang motosikal supaya jangan berlumba dan membawa motosikal secara berbahaya kerana boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dan membahayakan pengguna lain.
Baik, masuk hari kelima sambutan Syawal, warga asing yang tidak dapat pulang ke negara asal mengambil kesempatan untuk meraikannya bersama rakan-rakan senegara. Menurut mereka, bukannya mereka tidak mahu untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, tetapi harga tiket penerbangan yang semakin mahal menjadikan mereka tidak mampu untuk menampung kos pergi dan balik. Tinjauan di sekitar Jalan Tun Tan Siew Sin mendapati warga asing menghabiskan masa untuk membeli belah dan bersiar-siar. Selepas penat membanting tulang bekerja, tibanya hari raya, masa inilah yang sesuai bagi mereka untuk bersantai dan menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding mengeluarkan kos yang tinggi untuk pulang ke negara asal. Kalau tiket flight ke Bangladesh tu mahal ke? Sekarang mahal, tapi tiket flight saya. Sementara itu, menurut mereka, sambutan Syawal di Malaysia sama meriah, malah kegembiraan juga dapat dirasai meskipun terpaksa berjauhan bersama keluarga. Ya, insya-Allah lepas mungkin bulan 6 balik. Bulan 6 balik. Ini baru habis rayakan bulan 5, sudah habis bulan 6 balik lagi lah. Lebih kurang sana pun duduk 1 minggu kak, lepas balik lagi sini. Sini memang happy. Malaysia memang siapa yang datang memang happy. So dia orang cari makan senang sikit. Menurut pengerusi Malik Streams Corporation, Datuk Abdul Malik, apabila tibanya Syawal, Jalan Tun Tan Siew Sin menjadi lubuk warga asing untuk berkumpul. Tak balik kampung, ramai yang balik kampung juga. Yang ramai yang dah duduk di Malaysia tu, dia orang akan balik ke kampung. Ramai yang dah balik dari kampung, dia orang akan raya di Malaysia lah. So that's why lah dalam lingkungan ada 1 juta penduduk warga asing di Malaysia. So lebih kurang masa hari raya dekat sini akan ada 200-300 ribu orang yang berkumpul di kawasan Jalan Tun Tan Siew Sin ni. Banjir kilat di Afghanistan, 18 maut. Laporan luar negara, banjir kilat dan ribut di Afghanistan meragut sekurang-kurangnya 18 nyawa dan mencederakan 30 mangsa setakat ini. 100 buah rumah turut musnah. Bencana berlaku ketika umat Islam sedang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menurut Timbalan Menteri Pengurusan Bencana Syarafuddin Muslim, banjir kilat memusnahkan kawasan di wilayah Faryab dan Parwan serta beberapa wilayah lain. Setakat ini 2 mangsa dilaporkan hilang. مالی جانی ما یک طفل داشتم از دست دادم با مقدار 1 سالگی به نام دختر بود آزیتا و دیگه هم خسارت مالی ما زیاده دیگه این تو زیاده که حتی نمیشه که آدم یعنی حسابشو بکنی ناپایانه بسیار زیاد. Pasukan penyelamat dikejarkan ke lokasi bencana bagi membina kemah dan mengagihkan makanan kepada mangsa. Kerajaan Afghanistan turut memberikan bantuan tunai kepada ahli keluarga bangsa yang terkorban. Bencana ini adalah cabaran terbaru yang perlu ditangani kerajaan Taliban yang sedang bergelut dengan beberapa siri serangan bom oleh militan Daesh yang mengorbankan puluhan nyawa orang awam. Kadar inflasi di Turki melonjak kepada hampir 70% pada April. Keadaan ini membebankan rakyat yang bergelut dengan kenaikan harga barang selain memberi cabaran besar kepada kerajaan pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Statistik terkini menunjukkan indeks harga pengguna meningkat sebanyak 69.97% pada April berbanding 61.14% pada Mac. Kejatuhan nilai lira turut meningkatkan lagi kos import tenaga. Keadaan ini diburukkan lagi dengan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine yang turut memberi tekanan terhadap ekonomi Turki. Sektor pengangkutan mencatatkan kenaikan harga terbesar pada April iaitu sebanyak 105.9%, manakala harga makanan dan minuman bukan alkohol melonjak 89.1%. Bugün marketten geçtim baktım kıymanın kilosu bile 150 liraydı neydi bir şey. Dedim çıktım dışarı. Sesetengah pakar ekonomi menyalahkan dasar ekonomi Erdogan yang dilihat tidak konvensional sebagai punca kadar inflasi tinggi. Mata wang Turki kehilangan 44% nilainya berbanding dolar Amerika tahun lalu dan lebih 11% sejak awal Januari menjadikan kos barangan import dan bahan api melambung.
Susulan itu, kerajaan Turki mengurangkan cukai ke atas beberapa barangan dan menawarkan subsidi untuk bil elektrik untuk isi rumah yang terkesan. Angka korban akibat kejadian bangunan runtuh di bandar Changsha di China meningkat kepada 53 orang. Operasi mencari dan menyelamat SAR dihentikan hari ini setelah mangsa terakhir dikeluarkan dari runtuhan. Menurut pihak berkuasa, kesemua 10 mangsa tertimbus yang masih hidup telah berjaya diselamatkan. Mangsa terakhir berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas tengah malam tadi setelah tertimbus hampir 6 hari. Ia sekaligus menjadikan jumlah yang terselamat seramai 10 orang, manakala 53 lagi terkorban. 29 April lalu, sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di daerah Wengcheng di bandar Changsha berhampiran Institut Perubatan Changsha. Bangunan itu menempatkan pangsapuri, hotel dan sebuah panggung wayang. Menurut pihak berkuasa China, bangunan itu dibina tanpa sebarang kebenaran. 9 individu telah ditahan pihak berkuasa setakat ini bagi membantu siasatan. Malaysia promosi minyak sawit di Eropah. Malaysia akan mengambil peluang terhadap ketegangan politik di Eropah dan krisis Rusia-Ukraine dengan berpromosi minyak sawit. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, situasi itu dalam masa sama membuka jalan bagi komoditi itu untuk mendapatkan semula pasarannya terutama di Kesatuan Eropah. Jelas Datuk Zuraida, konflik Rusia-Ukraine yang tercetus sejak 24 Februari lepas telah menjejaskan bekalan global minyak sayuran, ekoran ketidaktentuan ekspor melalui Laut Hitam sehingga menyebabkan harga minyak sayuran melonjak. Sebelum ini, Rusia dan Ukraine menyumbang 80% minyak bunga matahari dan minyak bunga sesawi kepada ekspor global. Tambah Datuk Zuraida, pihaknya percaya ketegangan di Laut Hitam akan memberi impak positif kepada industri minyak sawit Malaysia berikutan banyak negara Eropah telah beralih kepada minyak sawit. Penganalisis pasaran juga menjangkakan peningkatan permintaan minyak sawit dari EU dalam masa terdekat memandangkan kuantiti ekspor kacang soya yang lebih rendah dari Brazil, Paraguay, Rusia dan Ukraine serta pengurangan minyak bunga matahari dari Rusia, Kazakhstan dan Ukraine. Langkah Indonesia sebagai pengeksport minyak sawit terbesar untuk meluaskan skop larangan ekspor bahan mentah juga mendorong harga global minyak sayuran berkemungkinan kekal tinggi. Sementara itu, menurut Zuraida, beliau telah mengarahkan agensi berkaitan seperti Minyak Sawit Malaysia MPOC dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melaksanakan kempen bagi mengisi jurang di pasaran global. Seluruh keluarga Malaysia diundang ke Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama anggota Jemaah Menteri yang dijadual berlangsung Ahad ini 8 Mei bersamaan 7 Syawal. Majlis yang diadakan di Laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya itu bermula seawal jam 10 pagi dan berakhir jam 4 petang. Turut disediakan perkhidmatan bas percuma dari Putrajaya Sentral, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra untuk ke lokasi majlis berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyarankan kesemua usahawan khasnya PMKS supaya mengamalkan urus niaga tanpa tunai terutamanya ketika fasa peralihan ke endemik untuk membolehkan keluarga Malaysia melakukan transaksi di kedai-kedai fizikal secara mudah, cepat dan lebih selamat. Inisiatif e-Pemula adalah untuk menyokong perniagaan tempatan terutamanya usahawan mikro, kecil dan sederhana PKMS secara offline. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.